Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ana ingin sedikit perkongsian berkaitan dengan sebuah tajuk yang mana mungkin bagi kalian di luar sana dapat orang cakap mungkin dah terbiasa mendengar berkaitan dengan cara untuk kita mengekalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai situasi, dari segi situasi keadaan semasa macam tekanan ataupun dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang mana yang orang cakap kalau dipikirkan dari segi kalau bila melihat keadaan tu mungkin kita tak akan mampulah untuk meningkatkan, untuk mengekalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada hari ini Ana ingin menjemput adik Ana sendiri, merupakan seorang prajurit muda yang insya-Allah mungkin akan tamat jika diberi rezeki, akan tamat pada bulan 1 ini, tamat latihan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat sudah. Okey, soalan yang anak ingin tanya kepada beliau adalah bagaimana cara untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dalam berbagai keadaan dari segi keadaan luar, keadaan tekanan, berada sebagai inilah orang cakap sebagai prajurit muda, macam mana cara untuk orang cakap mengekalkan ketakwaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya berterima kasih kerana mengajukan soalan yang mana soalan itu sekarang tengah memang soalan yang sedang diadaptasi dan sedang dirasakan untuk peringkat sekarang ni lah. Jadi soalan dia ketakwaan kita dalam apa juga keadaan yang kita hadapi, macam mana kita nak mengekalkan ketakwaan kita kepada Allah. Ialah salah satu, itu adalah salah satu bentuk macam mana kita cakap kita kan dalam keadaan tertekan. Jadi bila kita dalam keadaan tertekan macam ni, kita kena sentiasa beringat bahawa siapa pemilik kita, siapa pemilik jiwa dan rohani kita. Macam mana kita punya tahap bersyukur, kita kena tingkatkan tahap bersyukur kita. Bila kita tingkatkan tahap bersyukur kita, kita akan secara automatik dapat meningkatkan ketakwaan kita. Maksudnya bagi contoh, kalau kita tidak solat dalam keadaan kita ada rasa sakit badan, dalam macam melakukan aktiviti kan, sakit badan, maksud kita solat, tapi dalam masa sama kita tak solat. Bila kita tak solat, kita rasa kita rehat, sebenarnya itu salah. Sebagai orang cakap alasan kita disebabkan kita penat, kita tak nak solat, kita tak solat lah, tak meninggalkan dengan sengaja. Macam tu salah lah sebenarnya, sebab kita seharusnya teruskan untuk solat. Bila kita solat, kita dapat menambahkan lagi kita punya energi, semangat kita, rohani kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Macam jangan pernah untuk tinggalkan solat dalam keadaan apapun kita rasa penat macam mana pun kita kena solat, kita kena dahulukan Allah, sebab Allah yang Maha memberi apa yang kita minta. Bersyukur kita tu dengan kita sembah Allah, kita kembali kepada Allah dan meneruskan apa yang patut apa yang fitrah manusia tu sendiri. Okay, so maknanya kata dekat sini apa yang kita rasa penat ke, kita rasa letih ke, kita rasa macam give up apa-apa pun, kita kembalikan kepada orang cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali. So apa keadaan sekalipun, Ana sebagai orang cakap manusia pun, sebagai yang pernah merasai kedudukan seperti adik Ana sendiri, mungkin kita orang cakap tak adalah kata sepenuhnya Ana merasai pengalaman sebagai seorang prajurit muda, tapi sepanjang latihan pun kita, itulah di saat itu kita akan diuji. So apa orang cakap, teknik ataupun apa cara yang boleh kongsikan kepada orang untuk orang cakap walaupun dalam keadaan tertekan dengan latihan tetapi mampu untuk menjaga solat, puasa. Cara dia macam ni. Dari dulu saya berpegang, sekiranya contoh Allah bagi aku ni hidup, hari ni Allah bagi aku hidup, apa balasan aku dekat Allah? Macam kita kena mindset dekat otak kita, cakap Allah bagi aku nafas, udara ni, apa aku bagi dekat Allah? Jadi bila kita rasa lupa kita rasa macam nak tinggal solat, kita
kita akan rasa, oh ingat balik Allah, aku ni bernafas sekarang ni, Allah bagi aku nafas udara apa semua. Jadi aku kena balas balik. Macam tu. Jadi kita kena sentiasa ingat apa yang Allah, orang bagi apa yang kita terima, apa yang Allah bagi apa yang kita terima. Macam tu. Setakat itu saja perkongsian daripada kami berdua pada hari ini. Mungkin tak banyak tetapi memadailah untuk kalian sebagai orang awam ataupun sebagai yang bakal menjadi orang cakap prajurit, sebagai bakal menjadi menempuhi pekerjaan seperti tentera. InsyaAllah mungkin ada penelitian ini mungkin dapat orang cakap menambah sedikit banyaklah orang cakap untuk persiapan orang di luar sana Ataupun peringatan kepada kita semua. Okey, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.